Okay, kita teruskan dengan contoh yang ketiga. An earthquake near the Kenai Peninsula, Alaska, create a single tidal wave called tsunami that propagates southward across the Pacific Ocean. If the average ocean depth is 4 km and seawater density is 1025 kilogram per meter cube, estimate the time of arrival of this tsunami in Hilo, Hawaii. Okey, jadi kita kata soalan ini mungkin kita kata application yang mudah tentang penggunaan open channel kerana ia tidak terhad kepada air yang ada di dalam longkang ataupun di dalam saliran buatan, sungai dan sebagainya. Ia juga boleh digunakan untuk basic calculation bagi ocean. Okey. Tetapi apa yang perlu tahu ialah kita di dalam contoh jawapan ini kita lebih kepada beberapa basic assumption sahaja yang diberi kerana kita kata untuk penelitian ini sebenarnya kita perlu mengira secara accurate lah kerana kedalaman laut adalah berbeza-beza dan di pesisir pantai agak cetek dan di tengah laut agak tinggi. So jadi kita mengira jarak daripada Kenai ke Hilo lebih kurang 4,480 km. So nilai ini sebenarnya diberikan apa maknanya diberi oleh soalan lah ataupun secara geografinya kita mengukur jarak tersebut dan diberi daripada soalan density of sea water ialah 1025 kg per meter padu. So kemudian kita mengira Froude number. So di sini saya harap kemahiran yang perlu pelajar ada di dalam soalan ini ialah pelajar perlu pandai menggunakan dimensionless parameter. Saya rasa di dalam fluid mechanics 1 kita belajar tajuk dimensionless parameter. Pelajar boleh menggunakan dimensionless parameter tersebut untuk membuat pengiraan bagi keadaan yang agak general seperti ini. So kalau kita tahu di dalam open channel maknanya kita tidak menggunakan Reynolds number. So instead of Reynolds number, kita akan gunakan Froude number. Okay, so kita ada rumus Froude number sama juga dengan velocity over square root y. So jadi kalau soalan di sini, soalan dia kata estimate the time of arrival. So jadi maksudnya tentulah kita berfikir kita kena menggunakan rumus yang ada t, time. Tapi di dalam Froude number, kita dapati bahawa tidak ada time. Okay, so jadi tetapi kita kata kita boleh mengubah equation tersebut kerana untuk mencari velocity memadai untuk kita menggunakan idea distance over time. So jadi kalau kita ubah soalan rumus tersebut, kita akan dapat distance over time didarabkan dengan 1 over square root g. So kemudian kita kata ini adalah anggapan kedua yang perlu pelajar tahu dan kita akan menggunakan anggapan ini dalam menyelesaikan masalah hydraulic jump juga. Okay, kerana sebenarnya kenapa berlakunya tsunami? Kerana kita kata tenaga yang ada bertambah tinggi menyebabkan ia menjadi super critical. So ia akan menjadi tsunami. Okay. So kemudian kita kata pada permukaan laut kita akan beranggapan bahawa nilai Froude number adalah sama dengan 1. Jadi seterusnya, so kita boleh mengubah sesuai persamaan tersebut. Kita dapati bahawa time sama juga distance over square root g of y. Kita masukkan nilai, sila pastikan nilainya adalah di dalam unit SI dan kita boleh dapat ia tiba di Hilo, Hawaii kira-kira 22,615.8 saat. So ini adalah masa yang diperlukan untuk tsunami itu sampai daripada Alaska ke Hawaii.